Cubaan suara. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, seperti biasa, hari ini, hari Selasa, kita akan sambung sesi PDPR kita untuk subjek Jawi dan Khot. Jadi semua boleh bawa keluar buku teks Jawi dan Khot untuk tahun 5. Okay, boleh bawa keluar. Okay, sesiapa yang dah bawa keluar buku teks Jawi dan Khot tahun 5, boleh buka muka surat 11. Muka surat 11. Okey. Baik, dah buka muka surat 11, kita akan baca sama-sama. Okay, yang sebelum ni kita belajar tentang ayat kehendak. Ada 5 jenis ayat kehendak. Kita dah baca dah minggu lepas. Ada ayat permintaan, ada ayat pertolongan, ada ayat suruhan dan sebagainya. Jadi hari ini kita akan masuk kepada ayat seru. Ayat seru. Macam mana kita nak tahu kalau sesuatu ayat itu adalah ayat seru? Mudah sahaja. Okey, mudah sahaja. Kita nak tahu ayat itu adalah ayat seru bila ianya adanya ataupun datangnya tanda baca dalam ayat tersebut. Jadi, ayat itu adalah ayat seru. Okey, baik, kita baca sama-sama keterangan dia. Okay, ayat seru. Keterangan. Okey, baik. Sambil tunjuk dan sambil itu kita baca sama-sama. Okay. Ayat seru ialah ayat yang diucapkan secara bernada seru untuk menyatakan keadaan perasaan. Ayat seru ini kita akan baca dalam bentuk ada nada dia, ada intonasinya. Dan intonasi itulah yang akan menggambarkan, yang akan meluahkan perasaan bagi ayat tu. Okey, baik. Sambung bacaan. Ayat seru biasanya dimulakan dengan perkataan seperti amboi, oh, wah, cis, aduh, syabas dan nah. Ayat seru biasanya dia akan dimulakan dengan perkataan seperti yang kita baca tadi. Amboi, oh, wah, cis, aduh, syabas dan nah. Okey, perkataan ini adalah kata seru. Kata seru kamu dah belajar masa tahun 4 itu. Kalau tak belajar pun dalam bahasa Melayu dekat sekolah kebangsaan pun kamu dah belajar dah. Kata-kata seru, kata-kata tanya dan sebagainya. Okey, baik. Tengok yang nombor 2. Okey, kat sini dia ada satu perenggan. Bukan karangan lah, ada satu perenggan. Dalam perenggan ni dia letak banyak ayat yang berjenis, maknanya ayat seru. Jenis ayat seru. Okey, baik. Kita sama-sama baca. Begitu pantas masa berlalu. Sekarang, aku umpama tanduk yang tidak berguna lagi. Tuanku telah mendapat gading bertuah. Oh, mengapa semua ini harus terjadi? Okey, baik. Setiap kali ada tanda seru ni, kita akan baca dengan intonasi perasaan. Intonasi ataupun cara baca tu mesti ada perasaan. Takkanlah begitu pantas masa berlalu macam tak ada perasaan pun. Bila ada tanda seru, kita kena baca dengan perasaan. Sebab tanda seru ni dia menggambarkan perasaan ayat tu. Jadi kita tengok. Kita tengok muka surat sebelah. Okay, semua cuba tengok muka surat sebelah. Okay, ada aktiviti. Okay, sama-sama ikut. Baca dengan intonasi yang betul. Okay, dia ada bagi 4 ayat. 4 ayat seru. Jadi dia suruh kita baca mengikut intonasi yang betul. Okay, baik. Sama-sama kita baca. Yang nombor 1. Okay, nombor 1 dia mulakan dengan cis. Bila cis ni, mesti perasaannya
berbentuk macam mesti perasaannya macam marah ataupun geram. Jadi kita kena baca dengan intonasi yang geram, dengan intonasi yang marah. Okey, cuba baca sama-sama. Okey, Alif. Cis, berani engkau melintasi kawasan aku? Jadi intonasinya perlulah seperti marah ataupun geram. Bila cis. Bila cis. Okey, kita tengok ba pula. Okey, ba kita tengok ayat yang pertama. Ayat pertamanya apa? Aduh. Perkataan yang pertamanya adalah aduh. Maaf, bukan ayat. Perkataan yang pertama aduh. Bila aduh ini selalunya dia menggambarkan perasaan sakit. Jadi kita kena gunakan intonasi sakit. Okey, baik. Sama-sama kita baca. Aduh, sakitnya gigi aku. Kita ulang semula. Aduh, sakitnya gigi aku. Okey, jadi intonasinya pun berbentuk sakit. Okey, baik. Kita tengok ta. Okey, kita tengok ta. Perkataan yang pertama dia apa? Syabas. Syabas ni dia macam kita nak ucapkan tahniah dekat orang, ada ke? Kita bila cakap tahniah dekat orang, syabas. Syabas. Ada ke? Tak. Syabas ni kita mestilah rasa macam teruja. Macam gembira. Okey, jadi intonasinya perlulah berbentuk teruja ataupun gembira. Okey, sama-sama kita baca. Yang ta. Syabas. Kerana berjaya dalam pertandingan itu. Intonasinya perlulah berbentuk teruja, berbentuk bangga. Okey, baik. Kita tengok sa. Okey, sa. Kita tengok perkataan pertama dia apa? Nah. Nah. Okey, nah ni dia macam arahan lah. Macam kita nak bagi sesuatu kat orang. Jadi intonasinya pun perlu tepat. Okey, sama-sama kita baca. Nah, terimalah bahagian kamu. Okey. Nah ni kita macam nak bagi dekat orang. Macam kita bagi arahan dekat orang. Nah. Nah. Okey. Bagus. Sekarang ni tengok nombor 1. Muka surat 13. Okey, muka surat 13. Nombor 1. Okey, arahannya salin dan isikan tempat kosong dengan jawapan yang betul. Okey, tak perlu salin. Kita akan buat sama-sama. Terus tulis dalam buku teks. Okey, tengok alif. Alif, tempat kosong. Sakitnya tangan aku. Okey, bila sakit, mestilah awalnya kita perlu gunakan perkataan aduh. Jadi tulis aduh. Aduh, sakitnya tangan aku. Okey, baik. Kita tengok ba pula. Okey, ba. Tempat kosong. Okey, cuba baca ayat yang selepas tempat kosong. Berseri-seri wajah anda hari ini. Okey, bila berseri-seri dia nampak macam kita teruja. Bila teruja, perkataan apa yang kita boleh guna? Wah. Wah, berseri-seri wajah anda hari ini. Okey, ba. Dia macam teruja. Okey, baik. Ta pula. Tempat kosong. Selepas itu, besar sungguh pasar raya itu. Ini pun berbentuk teruja. Boleh juga guna wah. Tetapi kita ubahlah. Kita asyik wah je, sama je dua, boring lah. Jadi kita guna wow. Wow pun teruja juga. Okay, wow, besar sungguh pasar raya itu. Wow pun untuk perasaan teruja. Okay, yang terakhir, sa. Tempat kosong. Kerana menjadi tokoh murid tahun ini. Bila ayat macam ni bermaknanya kita nak bagi ucapan tahniah. Okay, untuk ayat yang berbentuk kita nak bagi ucapan tahniah, awalnya mestilah tahniah juga. Okay. Tahniah kerana menjadi tokoh murid tahun ini. Ataupun syabas, bukan tahniah. Maaf. Okay, padam pakai pemadam. Okay. Gantikan dengan syabas. Syabas. Oh, maaf. Bukan ejaan dia bukan macam ni. Padam semula. Shin. Ba. Alif. Sin. Shin. Ba. Alif. Sin. Syabas.
Okey, baik. Sekarang ni, untuk kerja rumah, kamu boleh bawa keluar buku latihan jawi. Buku latihan jawi. Okey. Ustaz nak kamu buat muka surat 13. Okey. 13. 14. 14 dan juga 15. Ada 3 muka surat. Okey, yang pertama ni dia suruh kamu lengkapkan. Okey, dia suruh kamu lengkapkan maksud ayat seru. Dalam buku teks ada muka surat apa? Muka surat 11 keterangan ni. Kotak yang keterangan ni. Muka surat 11 buku teks. Okey, yang ini kamu lengkapkan. Baca yang ini sambil tu kamu lengkapkan. Letak kat tepi yang ini, dia lengkapkan tempat kosong yang dia bagi. Okey, baik. Muka surat seterusnya, okay, dia suruh kamu tulis fungsi pada ayat seru berikut. Tadi kita dah baca sama-sama macam mana ayat seru yang berbentuk sakit, macam mana bentuk kagum, macam mana benci. Jadi kamu kena baca satu-satu ayat yang dia bagi, 1 hingga 8. Kemudian kamu tentukan fungsi-fungsi ayat seru yang dia bagi. Contoh, amboi, harumnya bau bunga ros ini. Dia bentuk apa? Takkanlah benci. Macam pelik kan? Benci. Kagum ke? Kecewa ke? Sakit ke? Sedih ke? Gembira ke? Tulis dekat ruangan kosong yang dia bagi. Okay, yang terakhir, muka surat 15. Pilih dan tulis semula ayat seru yang betul. Pilih dan tulis semula ayat seru yang betul. Okey, maknanya dia suruh kamu pilih balik ayat-ayat yang menggunakan kata seru dengan betul. Contohnya, amboi, besarnya kapal itu. Betul ke tidak? Dia kagum. Dia kagum dengan kapal yang dia tengok. Oh, besarnya. Amboi, besarnya kapal itu. Betul ke amboi? Okey, kalau betul, letaklah. Kalau salah, jangan letak. Ni yang kedua. Hai, berat sungguh beg ini. Hai. Betul ke hai? Hai ni kita gunakan untuk tegur orang. Jadi betul ke berat sungguh beg ini? Okay, kamu tentukan. Okay, kalau betul, kamu letak terus. Kalau salah, jangan letak. Biarkan. Kalau betul, letakkan terus dalam 5 tempat kosong ini. Okay, itu sahaja untuk kerja rumah kamu hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.